Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Baik, pada hari ini kita akan belajar subjek sejarah tingkatan 5 bab 7 iaitu membina kesejahteraan negara. Kita teruskan kepada sinopsis perpaduan kaum dan integrasi nasional. Okey, dua perkara ini merupakan unsur penting dalam membina kesejahteraan negara. Jadi unsur ini dipupuk melalui beberapa dasar pembangunan sosial yang merangkumi aspek pendidikan, budaya, bahasa dan aktiviti sosial. Dasar ini termasuklah dasar pendidikan kebangsaan, memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan perpaduan. Kemudian kita ada dasar kebudayaan kebangsaan dan sukan untuk perpaduan. Dasar ini diperkukuh lagi dengan pembentukan rukun negara. Okey, sebagai tonggak kesejahteraan negara. Baik. Kita teruskan kepada intipati pembelajaran kita. Jadi apakah yang pelajar akan pelajari dalam topik bab 7 ini? Kita ada 6 subtopik. Yang pertama ialah kita akan melihat apakah itu perpaduan dan integrasi nasional. Yang kedua, dasar pendidikan kebangsaan. Yang ketiga, kita akan belajar tentang bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Seterusnya yang keempat, dasar kebudayaan kebangsaan. Okey, yang kelima, sukan sebagai alat perpaduan. Dan yang keenam, rukun negara sebagai tonggak kesejahteraan negara. Baik. Mari kita lihat elemen kewarganegaraan dan nilai civic yang akan kita perolehi dalam pembelajaran bab 7 ini. Yang pertama ialah kepentingan menjaga perpaduan dan keharmonian. Yang kedua, peranan pemimpin dan rakyat dalam memastikan kemakmuran negara. Yang ketiga, kepentingan pendidikan untuk mengukuhkan perpaduan. Dan yang keempat, kepentingan menghayati rukun negara. Baik, seterusnya ialah kemahiran pemikiran sejarah ataupun KPS. Baik, ini cikgu minta pelajar untuk menghayati, dan kalau boleh nombor 1 hingga nombor 5, kelima-lima kemahiran ini perlu dikuasai oleh pelajar. Pelajar perlu ambil perhatian terhadap KPS kerana soalan-soalan dalam peperiksaan boleh diambil melalui KPS. KPS ini adalah sangat penting kerana apa yang akan kita pelajari merangkumi keseluruhan dalam KPS ini. Baik, mari kita lihat yang pertama dari segi membuat kronologi. Pelajar perlu membuat kronologi atau perlu mengetahui tentang usaha yang dijalankan untuk mewujudkan perpaduan kaum dan integrasi nasional. Okey. Yang kedua, meneroka bukti tentang sejarah pelaksanaan dasar pendidikan yang telah dilaksanakan. Okey, yang ketiga, membuat interpretasi tentang apa? Peranan bahasa Melayu dan dasar kebudayaan kebangsaan dalam usaha memperkukuh perpaduan. Dan yang keempat, membuat imajinasi berkaitan dengan kejayaan sukan sebagai alat perpaduan. Dan yang kelima, membuat rasionalisasi tentang prinsip rukun negara sebagai tonggak kesejahteraan negara. Baik, kelima-lima ini sangat penting untuk pelajar ambil perhatian. Jadi sekiranya pelajar boleh membuat kelima-lima kemahiran ini, dapat menguasai kelima-lima kemahiran ini, maka topik ini sebenarnya adalah sangat mudah bagi pelajar untuk menjawab dalam peperiksaan. Baik, kita teruskan kepada subtopik kita yang pertama, iaitu perpaduan
dan integrasi nasional. Baik, pembinaan negara Malaysia berasaskan perpaduan kaum dan integrasi nasional. Jadi sebenarnya semasa kita hendak merdeka pun British telah memberikan prasyarat supaya kita ada perpaduan di kalangan 3 kaum yang terbesar di Tanah Melayu pada ketika itu, barulah kita diberi kemerdekaan. Jadi sebab itu pembinaan negara Malaysia pun berasaskan kepada perpaduan kaum dan integrasi nasional. Jadi elemen ini menjadi asas kekuatan negara kita, yang terdiri daripada rakyat berbilang kaum. Kalau kita tahu di Tanah Melayu kita ada Melayu, Cina, India, iaitu kaum yang terbesar. Tetapi di Sabah, Sarawak kita mempunyai beratus-ratus etnik dan suku kaum. Jadi sejarah hubungan kaum di negara kita telah wujud sebelum zaman penjajahan lagi, iaitu hubungan kaum terus diperkukuh selepas negara mencapai kemerdekaan dan pembentukan Malaysia. Pelbagai langkah dilakukan oleh kerajaan untuk memperkukuh ataupun memperkasakan perpaduan kaum. Memperkasa perpaduan kaum dan integrasi nasional dalam membentuk masyarakat yang bersatu padu, harmoni dan sejahtera. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh lagi, kita kena tahu dahulu apakah definisi perpaduan kaum dan integrasi nasional. Mari kita lihat maksud perpaduan kaum dan integrasi nasional. Jadi sebenarnya kedua-dua konsep ini adalah saling berkait. Saling berkait rapat melalui 2 proses yang berbeza. Kedua-dua konsep ini berteraskan kepada perlembagaan persekutuan dan prinsip rukun negara. Jadi mari kita lihat tentang perpaduan kaum. Kita mulakan dengan perpaduan kaum. Perpaduan kaum ialah keadaan rakyat. Mari kita lihat keadaan rakyat daripada pelbagai etnik, agama dan wilayah hidup dengan aman. Hidup dengan aman dalam masyarakat yang bersatu. Mereka memberikan komitmen yang penuh kepada identiti kebangsaan berlandaskan perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Baik itu definisi ataupun maksud perpaduan kaum. Seterusnya mari kita lihat pula kepada integrasi nasional. Apa itu integrasi nasional? Integrasi nasional merupakan satu proses dinamik yang merapatkan hubungan masyarakat antara negeri dengan wilayah bagi membentuk satu bangsa. Mereka ini mempunyai identiti sendiri berteraskan perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Jadi ada satu soalan dalam di bawah ini. Ada soalan kebat. Ini ialah soalan kebat. Bandingkan. Kita perlu membandingkan maksud perpaduan kaum dan integrasi nasional. Jadi bila bandingkan, pelajar boleh beri 2, iaitu satu, berikan persamaan konsep perpaduan kaum dan integrasi nasional. Yang kedua, pelajar boleh juga memberikan perbezaan. Jadi dalam perbandingan boleh letakkan persamaan dan perbezaan. Jadi boleh merujuk kepada konsep yang telah diberi, maksud. Jadi kalau persamaan, kedua-duanya ialah berlandaskan kepada perlembagaan persekutuan,
dan juga rukun negara. Ini persamaan. Okey. Perbezaannya ialah perpaduan kaum lebih kepada merujuk kepada keadaan rakyat pelbagai etnik yang hidup bersatu. Itu perpaduan kaum, pelbagai etnik, agama, tetapi mereka boleh hidup bersatu. Tetapi kalau integrasi nasional, dia lebih kepada satu proses dinamik yang merapatkan hubungan masyarakat di antara negeri. Contohnya masyarakat di negeri Sabah dan negeri Sarawak dan juga di negeri-negeri di semenanjung Malaysia. Jadi bila masyarakat ini ada hubungan yang baik, maka ini dipanggil integrasi nasional. Tetapi kalau macam perpaduan kaum ni, dia contohnya dalam satu wilayah, dalam satu wilayah ataupun kita dalam satu Malaysia, kita ada ramai, kita ada Melayu, Cina, India, kita ada pelbagai etnik, tetapi kita boleh bersatu. Kita boleh bersatu bersama dan memberikan komitmen kepada identiti kebangsaan, kepada negara kita, dan ini dipanggil perpaduan kaum. Okey? Jadi pelajar boleh menggunakan definisi yang telah diberi ini untuk membuat perbandingan. Okey. Perbandingan di antara integrasi nasional dan juga perpaduan kaum. Baik. Ada sedikit informasi, ada gambar besar feri Malaysia. Sebenarnya ini ialah perkhidmatan feri Malaysia ni juga dikenali sebagai Kruz Muhibah. Telah diperkenalkan pada 31 Ogos 1986. Tarikhnya adalah tarikh kemerdekaan, tetapi adalah pada tahun 1986. Apa tujuannya? Mengintegrasikan penduduk semenanjung Malaysia dengan Sabah Sarawak. Jadi maksudnya orang di semenanjung boleh datang ke Sabah Sarawak menaiki feri ini, dan orang di Sabah Sarawak juga boleh menaiki feri ini ke semenanjung. Tetapi mari kita lihat sedikit informasi. Perkhidmatan feri Malaysia ini telah ditamatkan pada tahun 1989. Maksudnya hanya bertahan selama 3 tahun sahaja. Kenapa? Disebabkan kebakaran ruang enjin dan kos penyelenggaraan yang tinggi. Kerana perjalanan itu mengambil masa yang agak lama, jauh. Jadi sebab itu sehingga sekarang tidak ada lagi feri daripada semenanjung Malaysia ke Sabah Sarawak. Sebaliknya kita hanya menggunakan pengangkutan udara, menggunakan kapal terbang. Baik, ada sedikit rasionalisasi. Membuat rasionalisasi. Soalannya, mengapakah perkhidmatan feri Malaysia diperkenalkan dan diperluas? Mengapakah feri Malaysia perlu diperkenalkan dan diperluas ke seluruh negara? Jadi awak boleh memberikan apa-apa sahaja jawapan dalam merasionalkan perkara ini, dan jangan lupa boleh masukkan juga ini perkataan ini, mengintegrasikan penduduk semenanjung Sabah dan Sarawak. Baik, kita teruskan kepada latar belakang hubungan antara kaum sebelum kita pergi jauh melihat tentang perpaduan dan integrasi nasional. Kita mulakan dahulu dengan latar belakang hubungan antara kaum. Hubungan kaum Jadi pentadbiran British telah menyebabkan pemisahan kaum. Pentadbiran British menyebabkan pemisahan kaum dari segi kegiatan ekonomi dan pertempatan. Ada dua. Jadi keadaan ini menyukarkan setiap kaum untuk memahami adat resam dan budaya kaum lain. Jadi selepas Perang Dunia Kedua, usaha telah dilakukan oleh para pemimpin pelbagai kaum. Dilakukan oleh para pemimpin pelbagai kaum untuk bekerja sama bagi mewujudkan perpaduan. Beberapa faktor sejarah dikenal pasti menjadi punca kepada masalah. Punca kepada masalah perpaduan. Antaranya termasuklah kesan pentadbiran, kegiatan ekonomi, pertempatan. Ekonomi dan pertempatan kita buat sekali. Kegiatan ekonomi dan pertempatan. Kemudian sistem pendidikan serta fahaman politik.
Jadi kita ada 4. Kita labelkan di sini. 1, 2, pendidikan 3, dan fahaman politik yang keempat. Okey. Jadi mari kita lihat satu persatu. Ini adalah kesan dasar British ya, yang telah kita lihat tadi, iaitu dari segi pentadbiran. Okey, pentadbiran, kegiatan ekonomi dan pertempatan, pendidikan, ya, sistem pendidikan dan juga fahaman politik. Jadi mari kita lihat satu persatu dari segi pentadbiran dahulu. Jadi pentadbiran British yang bermula pada tahun 1874 menerusi pengenalan sistem residen ya. Dasar British ini mengutamakan sektor ekonomi, menyebabkan pekerja di bawah masuk dari luar untuk bekerja dalam sektor perlombongan, perladangan dan perniagaan. Kaum Bumiputra pula tertumpu di kawasan luar bandar. Bumiputra di kawasan luar bandar. Okey. Dan menjalankan kegiatan ekonomi tradisional. Okey. Jadi keadaan ini telah menyebabkan mereka terpisah dan berlaku kerenggangan hubungan kaum. Kesannya, masalah hubungan kaum berterusan sehingga selepas kemerdekaan dan menjadi penyumbang ya, salah satu penyumbang kepada peristiwa 13 Mei 1969 ya, kerana selepas merdeka dan selepas pembentukan Malaysia, hubungan kaum belum lagi sepenuhnya dapat dikukuhkan ya, ekoran daripada sistem pentadbiran British yang telah memisah-misahkan ya, menyebabkan berlaku pemisahan di antara kaum. Itu dari segi pentadbiran. Kita teruskan kepada yang kedua dari segi kegiatan ekonomi dan pertempatan. British memberikan tumpuan kepada perkembangan ekonomi yang berasaskan perlombongan biji timah dan perladangan getah. Dua ni kerana ini menjadi sumber pengeluaran utama negara kita di tanah Melayu pada ketika itu, yang dikaut oleh British ya, untuk mendapatkan keuntungan. Jadi kegiatan ekonomi yang berbeza antara kaum kegiatan ekonomi yang berbeza antara kaum menyebabkan pemisahan dari segi pertempatan. Okey, rakyat juga terpisah dengan pertempatan yang wujud di kawasan perlombongan, bandar, estet dan perkampungan. Jadi kalau perlombongan dan bandar ni ialah kaum Cina. Okey, manakala estet kaum India ataupun Tamil, dan perkampungan adalah kaum Melayu. Okey. Jadi sebenarnya kegiatan ekonomi dan pertempatan ni dia berkaitan. Okey, kalau kawasan perlombongan dan bandar, ini Cina sebab Cina mengusahakan biji timah. Kalau estet kaum India kerana mereka bekerja di ladang getah, manakala perkampungan adalah Bumiputra ataupun orang Melayu kerana mereka menjalankan kegiatan tradisional saja ya, menjalankan pertanian, perikanan. Okey. Keadaan ini menyebabkan setiap kaum kurang berinteraksi antara satu sama lain dan mewujudkan jurang ekonomi yang tidak seimbang. Okey. Mari kita teruskan kepada kesan yang ketiga dari segi sistem pendidikan. Okey, dari segi sistem pendidikan, dasar pentadbiran British menyebabkan munculnya sistem pendidikan vernacular. Melayu, Cina, India dan Inggeris di negara kita. Jadi vernacular sekolah vernacular pula berkembang mengikut kaum masing-masing. Okey, sistem pendidikan vernacular diteruskan selepas kemerdekaan pada tahun 1957. Jadi diteruskan sehingga
selepas kemerdekaan pada tahun 1957, dan pendidikan vernakular mewujudkan perbezaan pemikiran, pemikiran dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Jadi kita tahu vernakular ini ialah sekolah yang berasaskan kepada menggunakan bahasa ibunda masing-masing, kemudian menggunakan kurikulum masing-masing, mengikut kepada bahasa, bahasa macam sekolah Melayu menggunakan bahasa Melayu dan kurikulum sendiri. Cina juga sama, Tamil dan juga Inggeris. Okey. Jadi maknanya semua kaum mendapat pendidikan berorientasikan bahasa yang berbeza dan kurikulum yang berbeza, ya. Jadi sebab itulah dia menyebabkan atau mewujudkan perbezaan pemikiran, dalam kalangan rakyat. Kita teruskan kepada fahaman politik pula. Okey, yang keempat dari segi fahaman politik, fahaman politik berasaskan kaum, bermula dengan penubuhan parti politik sebelum kemerdekaan sehingga kini. Polarisasi kaum disebabkan oleh perbezaan kegiatan ekonomi dan pertempatan, menyebabkan parti politik ini memperjuangkan kepentingan kaum masing-masing. Okey. Jadi isu yang diperjuangkan berkaitan dengan bahasa, budaya, pendidikan dan ekonomi. Tetapi berasaskan kepada kaum masing-masing lah. Keadaan ini mempengaruhi hubungan antara kaum. Jadi maksudnya parti politik yang wujud adalah untuk memperjuangkan bahasa, budaya, pendidikan dan ekonomi kaum masing-masing. Tidak ada bertujuan untuk perpaduan untuk kaum lain. Tidak, hanya memikirkan kaum sendiri. Jadi inilah dia 4 kesan dasar British tadi, Kita teruskan bagaimana daripada kesan-kesan akibat dasar British tadi kita boleh memperkasakan perpaduan dan integrasi nasional. Jadi kita pergi kepada memperkasakan perpaduan dan integrasi nasional. Sejak mencapai kemerdekaan, usaha memperkasakan perpaduan dan integrasi nasional telah dilaksanakan secara konsisten oleh kerajaan, dan berterusan sehingga hari ini. Okey. Usaha ini merangkumi bidang politik, ekonomi dan sosial. Jadi 3 elemen penting ini, usaha-usaha dalam memperkasakan perpaduan dan integrasi nasional merangkumi ketiga-tiga aspek ataupun elemen penting. Jadi kita mulakan terlebih dahulu dengan aspek politik. Baik, dalam aspek politik, kerajaan telah menubuhkan Jabatan Perpaduan Negara yang terletak di bawah bidang kuasa Mageran. Jabatan ini berperanan membuat satu draft ideologi untuk negara yang dikenali sebagai rukun negara. Kemudian selain itu, ini yang pertama. Yang kedua, kerajaan telah mewartakan pembentukan Majlis Muhibah Negara pada Julai 1969. Apa tujuan majlis ini? Menggalakkan perkembangan perasaan muhibah antara masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Baik, kita teruskan kepada usaha yang ketiga dari aspek politik. Kerajaan telah menubuhkan Majlis Perundingan Negara pada tahun 1970. Majlis ini ditubuhkan untuk mengadakan garis panduan bagi kerjasama antara kaum dan integrasi nasional antara
negeri dengan wilayah. Selain itu, majlis ini juga ingin memupuk identiti kebangsaan dalam kalangan rakyat. Identiti kebangsaan ni ialah perasaan yang sama terhadap negara. Okey, menunjukkan negara. Kalau negara kita Malaysia, menunjukkan identiti sebagai warga negara Malaysia. Yang keempat, membentuk gabungan parti politik. Ada gabungan parti politik pelbagai kaum untuk mewujudkan keharmonian dan kestabilan politik. Ini dilakukan selepas peristiwa 13 Mei 1969. Dan yang kelima, usaha kerajaan ialah menyelaraskan perkhidmatan awam antara semua negeri. Penyelarasan ini mewujudkan integrasi antara negeri. Jadi ada 5 usaha kerajaan dalam aspek politik. Baik, ini adalah gambar. Kita lihat Tun Abdul Razak Husin berucap dalam Perhimpunan Barisan Nasional. Barisan Nasional disertai oleh Ketua Parti Gabungan. Jadi kita tahu dalam Barisan Nasional kita ada Parti UMNO. Okey, kita ada UMNO, kita ada MIC dan kita ada MCA. Iaitu ini Parti Melayu, Parti India dan Parti Cina. Ini gabungan Baik, ada sedikit informasi di sini. Kerjasama politik pelbagai kaum. Okey. Sudah bermula sebelum merdeka. Pada bulan Oktober 1954, Parti Perikatan telah ditubuhkan untuk menyertai pilihan raya pada tahun 1955 dan menuntut kemerdekaan kerana pada ketika itu syarat untuk merdeka ialah ketiga-tiga kaum di tanah Melayu perlu menunjukkan kerjasama dan perpaduan. Jadi pada 1 Januari 1973 pula Barisan Nasional ditubuhkan sebagai pengganti kepada Perikatan. Okey. Jadi sebenarnya sebelum Barisan Nasional adalah Parti Perikatan. Baik, kita teruskan. Dari segi ekonomi pula, usaha yang dilakukan oleh kerajaan dalam memperkasakan perpaduan dan integrasi nasional. Okey, jadi cikgu nomborkan kita ada berapa usaha. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi kita ada 6 usaha yang dilakukan oleh kerajaan dalam memperkasakan perpaduan dan integrasi nasional dari segi ekonomi. Baik, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, meneruskan rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia yang memberikan tumpuan kepada pertumbuhan ekonomi semua kaum. Okey. Yang kedua, kerajaan memperkenalkan beberapa dasar pembangunan ekonomi seperti dasar ekonomi baru ataupun DEB dan dasar pembangunan nasional ataupun DPN untuk apa? Kemakmuran ekonomi rakyat dan negara. Yang ketiga, kerajaan memberi tumpuan kepada pembangunan masyarakat luar bandar dan wilayah. Pembangunan dilakukan melalui rancangan pembangunan tanah yang mampu menambah pendapatan rakyat dan membasmi kemiskinan. Rancangan pembangunan tanah ni macam Felda. Rancangan pembangunan tanah ini adalah Felda. Okey.
Mewujudkan yang keempat, bidang perindustrian dan perdagangan dengan memperkenalkan zon perindustrian bebas seperti yang terdapat di Bayan Lepas, Pasir Gudang dan juga Pelabuhan Klang. Okey, yang kelima, penghijrahan penduduk luar bandar ke bandar berlaku disebabkan oleh peluang pekerjaan yang terbuka luas kepada semua kaum. Semua kaum ya. Hal ini mempercepat proses integrasi. Okey. Dan yang terakhir, yang keenam, mengintegrasikan ekonomi melalui pembangunan ekonomi wilayah termasuk di Sarawak dan Sabah. Pembangunan ekonomi wilayah ini telah membuka peluang kepada semua kaum untuk bersaing dalam ekonomi secara adil. Maksudnya semua kaum, terbuka kepada semua kaum tu, dia tidak menghadkan kepada kaum-kaum tertentu, tetapi terbuka kepada semua kaum untuk tujuan bersaing dalam ekonomi secara adil. Baik, inilah dia 6 usaha yang dilakukan oleh kerajaan dari aspek ekonomi untuk memperkasakan perpaduan dan integrasi nasional. Baik, kita teruskan kepada yang ketiga, iaitu dari aspek sosial. Okey, cikgu nomborkan terlebih dahulu dari aspek sosial. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 juga. Okey, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, kerajaan menambah baik dasar pendidikan kebangsaan yang sedia ada melalui Akta Pendidikan 1996. Apa tujuannya? Memperkukuh perpaduan kaum dan integrasi nasional. Okey, kita pergi kepada yang kedua, ialah kerajaan telah mengukuhkan sistem pendidikan lagi melalui pelaksanaan dasar pendidikan seperti ada laporan Rahman Talib, laporan jawatan kuasa kabinet, falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi sistem pendidikan kebangsaan dapat melahirkan rakyat yang patriotik dan mempunyai semangat cinta akan negara. Baik, yang ketiga, kerajaan memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Bagaimana caranya? Melalui pengenalan Akta Bahasa Kebangsaan. Okey. Selain itu ada penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM sebagai pusat ilmu, dan ada peranan Dewan Bahasa dan Pustaka ataupun DBP bagi menyebar luas penggunaan bahasa kebangsaan. Jadi lihat balik, untuk memperkasakan bahasa kebangsaan ada 3 Okey, cikgu nomborkan di sini. Kita ada Akta Bahasa Kebangsaan, kemudian penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia ataupun UKM. Ini juga bertujuan untuk memartabatkan atau memperkasakan bahasa Melayu. Dan juga yang ketiga, kita ada DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka. Baik, kita teruskan. Yang keempat, kerajaan menggalakkan pengamalan. Pengamalan satu kebudayaan kebangsaan yang dapat membentuk identiti bangsa Malaysia yang bersatu padu. Okey, maknanya boleh mengamalkan satu kebudayaan kebangsaan, dan ini menunjukkan identiti bangsa. Okey. Seterusnya, yang kelima, menggalakkan penglibatan dalam sukan sebagai medium untuk mewujudkan semangat kekitaan dan perpaduan dalam kalangan rakyat pelbagai kaum. Jadi di sini peranan sukan. Dan yang terakhir, dari segi sosial, kerajaan memperkenalkan rukun negara sebagai tunjang kesetiaan.
tunjang kesetiaan rakyat berbilang kaum terhadap bangsa dan negara. Jadi inilah dia 6 aspek yang telah dilaksanakan oleh kerajaan dari segi sosial untuk memperkasakan perpaduan dan integrasi nasional. Jadi ada penutup di sini, pelbagai usaha dilakukan secara berterusan usaha dilakukan secara berterusan agar dapat memantapkan hubungan rakyat berbilang kaum di negara ini. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu menghargai kepentingan menjaga perpaduan serta keharmonian kaum demi kestabilan politik, pembangunan negara dan kesejahteraan sosial. Okey, jadi itu penutup kepada topik 7.1 iaitu perpaduan dan integrasi nasional.